Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Othman. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Sejarah Tahun 5. Tajuk kita pada hari ini ialah kita sambung daripada video yang lepas, iaitu unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara, bahagian 2. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid dapat nombor 1, menyatakan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong, dan nombor 2, menyenaraikan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita. Cuba murid-murid lihat gambar ini. Ini ialah yang di-Pertuan Agong bersama dengan Permaisuri Baginda. Okey. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Permaisuri Baginda Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pelajaran, cikgu hendak buat sedikit ulang kaji. Okey, yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara. Kuasa yang di-Pertuan Agong tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ini ialah undang-undang tertinggi negara kita. Yang di-Pertuan Agong dilantik oleh Majlis Raja-Raja melalui sistem penggiliran yang unik. Siapakah anggota Majlis Raja-Raja? Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Tempoh perkhidmatan yang di-Pertuan Agong ini ialah selama 5 tahun. Okey, selepas 5 tahun akan dijalankan ataupun dilaksanakan pemilihan yang baru. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita akan teruskan pelajaran kita. Kita akan belajar tentang istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Okey, selepas proses pemilihan dilaksanakan, kita dah belajar kan dalam kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey, yang di-Pertuan Agong yang dipilih akan dimasyhurkan dalam Majlis Istiadat Pertabalan. Okey, Majlis Istiadat Pertabalan yang di-Pertuan Agong ini dilaksanakan di Istana Negara. Murid-murid pernah lihat Istana Negara? Istana Negara ialah seperti dalam gambar yang cikgu tunjukkan ini. Inilah Istana Negara. Okey. Istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong yang pertama. Okey. Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Baiklah, yang kedua, yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Okey, yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Okey. Yang keempat, yang di-Pertuan Agong mengucup keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Lihat gambar ni. Baginda mengucup keris kerajaan sebagai tanda, sebagai simbolik baginda sebagai ketua utama negara. Okey, yang kelima, yang di-Pertuan Agong
melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Okey, baiklah. Cikgu nak bantu murid-murid untuk ingat istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong ini menggunakan kata kunci. Okey, yang pertama. Istiadat yang pertama ialah melafazkan sumpah. Okey, maksudnya yang di Pertuan Agong ini akan melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, yang kedua, menandatangani surat sumpah. Okey, selepas baginda melafazkan sumpah, baginda perlu menandatangani surat sumpah. Okey, yang ketiga, membacakan watikah pengisytiharan. Okey, siapa yang baca? Perdana Menteri. Perdana Menteri pada ketika itulah yang akan membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di Pertuan Agong semasa Majlis Istiadat Pertabalan. Okey, yang keempat, mengucup keris kerajaan. Siapa yang akan mengucup keris kerajaan ni? Yang di Pertuan Agong akan mengucup keris kerajaan sebagai ketua utama negara. Okey, dan yang kelima, melafazkan ikrar. Okey, siapa yang akan melafazkan ikrar? Yang di Pertuan Agong akan melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Okey, jadi murid-murid bolehlah hafal dan cuba mengingat istiadat pertabalan menggunakan kata kunci yang disediakan ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan melihat bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Okey, negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Yang di Pertuan Agong menjalankan pemerintahan kerajaan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Sebagai ketua negara, bidang kuasa yang di Pertuan Agong merangkumi perundangan, eksekutif dan kehakiman. Okey, murid-murid, mari kita lihat kuasa yang di Pertuan Agong. Okey, yang pertama, yang di Pertuan Agong ialah Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja, iaitu negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Bidang kuasa yang kedua, yang di Pertuan Agong berperanan melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Okey, bidang kuasa yang di Pertuan Agong yang ketiga ialah yang di Pertuan Agong berperanan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, Bumiputera ini merujuk kepada kaum-kaum Bumiputera yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey, baiklah. Bidang kuasa yang di Pertuan Agong yang keempat, yang di Pertuan Agong juga menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara ataupun rakyat Malaysia. Okey, bukan sahaja hak kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera dipelihara, dijaga, malah kepentingan kaum-kaum lain yang terdapat di Malaysia yang menjadi rakyat Malaysia juga dijaga dan dipelihara. Okey, bidang kuasa yang di Pertuan Agong yang kelima, yang di Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Bidang kuasa yang keenam, yang di Pertuan Agong berperanan memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Okey, Parlimen ini merujuk kepada badan perundangan, tempat di mana undang-undang digubal ataupun dibentuk.
Okey, bidang kuasa yang ketujuh ialah Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk memanggil, memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Okey, seperti yang cikgu beritahu sebentar tadi, Parlimen ini merujuk kepada badan perundangan. Okey, di mana undang-undang digubal di Parlimen. Okey, bidang kuasa yang ke-8, Yang di-Pertuan Agong mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat kepada mereka yang berjasa kepada negara. Okey, ini adalah secara ringkas bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Mari kita lihat sekali lagi. Okey, yang pertama, Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja. Yang kedua, baginda juga melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Seterusnya, yang ketiga, menjaga kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Yang keempat, menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain yang menjadi warga negara Malaysia. Okey, yang kelima, merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Yang keenam, memperkenankan rang undang-undang. Yang ketujuh, berkuasa untuk memanggil, memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Dan yang ke-8, mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat kepada orang-orang yang telah berjasa kepada negara. Okey, ini 8 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong yang cikgu letakkan secara ringkas di sini. Okey, seterusnya Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Utama Negara yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita sebagai rakyat perlu menerima dan akur kepada undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, prinsip kedua dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara telah menjadikan panduan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk patuh, taat dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong juga merupakan simbol perpaduan rakyat. Okey, semua rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum mestilah menunjukkan taat setia kepada raja iaitu Yang di-Pertuan Agong. Dan di situlah kita boleh nampak betapa bersatu padunya rakyat Malaysia dan kita patuh kepada raja kita iaitu Yang di-Pertuan Agong. Baiklah murid-murid, kita dah habis 2 subtopik yang kita belajar pada hari ini. Kita masih ada lagi 1 subtopik. Okey, jadi kita akan sambung dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.